Apa sahaja yang anda fikirkan tentang jambatan Golden Gate hanyalah gambaran yang indah. Anda melihatnya sebagai simbol kemajuan. Pada tahun 30-an, pakar secara rasmi menyatakan bahawa projek itu tidak dapat dilaksanakan dari segi teknikal. Alam semula jadi di lokasi ini dianggap sebagai penghalang yang mustahil untuk diatasi. Tetapi sebenarnya, kita silap besar. Namun, di sebalik keindahan dan kekuatan yang kelihatan, terdapat satu rahsia besar yang tertanam jauh di dalam strukturnya. Sesuatu yang akan mengubah cara anda melihat jambatan ini selamanya. Jurutera bekerja dalam keadaan yang sangat mencabar. Mereka terpaksa memasang tiang penyokong pada kedalaman kira-kira 100 meter di dalam air berais, di mana arus deras mampu menghanyutkan kapal-kapal besar sekalipun. Apa sebenarnya yang tersembunyi di sebalik menara keluli ini? Bagaimana mereka berjaya mencipta struktur daripada wayar dengan jumlah panjang 130,000 kilometer, dan apakah sistem rahsia yang membolehkan jambatan ini bertahan dalam ribut taufan selama hampir 1 abad? Kami akan menunjukkan bagaimana, bertentangan dengan semua ramalan dan hukum fizik, keajaiban kejuruteraan utama planet ini dicipta. Selat Golden Gate telah lama dianggap sebagai sempadan yang tidak dapat dilalui kerana keadaan semula jadi yang sangat kompleks dan iklim yang tidak menentu. Ia adalah laluan sempit antara lautan Pasifik dan Teluk. Kedalaman air di sini mencapai 100 meter dan kelajuan arusnya setanding dengan pergerakan sungai gunung. Setiap hari, berbilion tan air bergerak melalui laluan ini, menghasilkan pusaran air dan aliran yang tidak dapat diramalkan. Kabus tebal menyelubungi pantai secara tiba-tiba sehingga kapten kapal kehilangan orientasi dalam beberapa saat. Selama berdekad-dekad, jurutera menegaskan bahawa membina jambatan di sini secara teknikal adalah mustahil kerana tekanan elemen yang sangat besar dan topografi dasar laut yang tidak stabil. Alam semula jadi seolah-olah telah mencipta penghalang semula jadi di sini, melindungi pintu masuk teluk daripada sebarang percubaan campur tangan manusia. Tahun 30-an abad ke-20 tiba, membawa bersama kemelesetan besar yang melumpuhkan ekonomi seluruh negara. Orang ramai beratur untuk mendapatkan makanan percuma, kilang-kilang ditutup, dan kepercayaan terhadap masa depan semakin pudar. Bandar San Francisco memerlukan projek berskala besar yang mampu mencipta pekerjaan dan mengembalikan keyakinan penduduk. Idea pembinaan jambatan merentasi selat telah dibincangkan sejak lama, tetapi ia kelihatan lebih seperti impian daripada rancangan yang nyata. Pihak berkuasa memahami bahawa struktur sedemikian boleh menjadi simbol kebangkitan negara. Namun, perbendaharaan kosong dan ramai pakar menyatakan bahawa usaha ini hanya akan mengakibatkan kerugian besar wang dan nyawa manusia. Dalam tempoh ini, penyokong utama projek itu ialah Joseph Strauss, seorang lelaki dengan pendidikan teknikal dan keazaman yang tinggi. Beliau bukan pakar dalam jambatan gantung. Kerja utamanya adalah reka bentuk jambatan angkat yang menimbulkan keraguan di kalangan rakan sekerja. Lukisan awal jambatannya merentasi selat itu menimbulkan kritikan hebat dalam kalangan profesional. Pihak lawan menyifatkan projek itu sebagai besar dan tidak dapat dilaksanakan dari segi teknikal. Komuniti kejuruteraan pada masa itu mendakwa bahawa struktur sepanjang itu akan runtuh di bawah beratnya sendiri atau dihanyutkan oleh ribut kuat yang pertama. Strauss terpaksa menghabiskan bertahun-tahun berdebat dan mengubah reka bentuk sebelum beliau dapat meyakinkan orang ramai tentang realiti ideanya. Pembinaan itu ditentang bukan sahaja oleh saintis, tetapi juga oleh usahawan berpengaruh. Pemilik feri yang selama bertahun-tahun memonopoli pengangkutan barangan merentasi selat,
memahami bahawa jambatan itu akan melucutkan keuntungan mereka. Mereka mengupah peguam dan memfailkan saman di mahkamah, cuba membuktikan bahaya pembinaan tersebut. Jabatan Tentera Amerika Syarikat turut menyertai protes. Pegawai bimbang bahawa sekiranya jambatan runtuh akibat gempa bumi atau bencana lain, serpihan akan menyekat laluan kapal perang ke lautan terbuka. Ini bermakna kapal-kapal tentera akan terperangkap di dalam teluk pada saat genting dalam sejarah. Meskipun tekanan dan ketiadaan dana kerajaan, Strauss mula bertindak secara bebas. Beliau mengembara ke penempatan California, meyakinkan petani dan pemilik kedai untuk menggadaikan tanah mereka bagi bon pembinaan. Ini adalah kepercayaan pelik dari orang biasa kepada seorang lelaki yang berjanji untuk membina sesuatu yang luar biasa. Akhirnya, penduduk mengundi untuk mengeluarkan sekuriti bernilai 35 juta dolar Amerika. Dalam dunia di mana bank-bank ditutup, rakyat biasa memutuskan untuk melabur dalam projek yang dianggap gila. Tetapi, apabila alat ukur pertama diturunkan ke dasar selat, jurutera menyedari bahawa masalah sebenar baru bermula. Ternyata, di bawah lapisan air tersembunyi, sesuatu yang menyebabkan pembina yang paling berani sekalipun terdiam. Apabila kapal pembinaan pertama memasuki selat, semangat pekerja dengan cepat bertukar menjadi kebimbangan. Ternyata dasar selat Golden Gate bukanlah permukaan yang rata, tetapi labirin sebenar yang terdiri daripada batu tajam dan jurang yang dalam. Kedalaman di sini mencapai 100 meter dan air bergerak dengan kelajuan kereta api yang melaju kencang. 2 kali sehari, jisim air laut yang besar menyerbu masuk ke dalam selat sempit, mencipta pusaran air yang sangat kuat. Jurutera segera menyedari bahawa alat ukur biasa tidak berguna di sini. Ia hanya dihanyutkan oleh arus seperti kapal kertas, tidak sempat pun menyentuh dasar. Alam semula jadi seolah-olah telah membina dinding yang tidak kelihatan, yang mustahil untuk ditembusi dengan kaedah standard. Tugas yang paling mencabar adalah pembinaan tiang penyokong selatan jambatan tepat di perairan terbuka, jauh dari pantai. Untuk meletakkan asas, pekerja terpaksa membina cincin konkrit gergasi sebesar padang bola sepak, tepat di tengah-tengah lautan yang bergelora. Ia seperti cuba membina istana pasir semasa ribut. Pembina cuba menuang konkrit pada kedalaman yang sangat besar, tetapi ombak menghancurkan struktur lebih cepat daripada ia sempat mengeras. Kesilapan kecil dalam pengiraan boleh menyebabkan asas berbilang tan itu tergelincir ke dalam jurang, menguburkan keseluruhan projek sebelum ia bermula. Tetapi bagaimana untuk menahan ribuan tan konkrit di atas batu licin di bawah serangan elemen? Jawapan kepada soalan ini dicari oleh penyelam yang setiap hari melakukan penyelaman ke dalam kegelapan berais. Bayangkan, Anda memakai topi keledar tembaga berat dan sut yang kekok, dan di sekeliling Anda adalah air yang sangat gelap, di mana Anda tidak dapat melihat tangan Anda sendiri. Pekerja turun ke dasar secara harfiah dengan sentuhan, berorientasi melalui bunyi dan intuisi. Mereka hanya mempunyai 20 minit sehari, tempoh tenang yang singkat antara pasang surut, apabila arus tidak cuba menarik mereka dari tali keselamatan. Dalam kegelapan berais ini, mereka meletakkan dinamit dan meratakan tanah, bekerja pada had kemampuan manusia. Setiap kenaikan ke permukaan adalah loteri, kerana tekanan di kedalaman boleh membunuh seseorang dalam beberapa saat. Namun, lautan tidak akan menyerah dan melancarkan serangan balas. Suatu hari, ribut kuat dalam satu malam memusnahkan sepenuhnya jeti kerja yang menghubungkan pantai dengan tapak pembinaan. Rasuk keluli berat terpiuh seperti wayar nipis, dan peralatan mahal hilang tanpa jejak ke dalam jurang. Pelabur panik
dan menuntut agar pembaziran wang ini segera dihentikan. Nampaknya projek itu akan runtuh sepenuhnya, dan selat itu memuntahkan segala yang cuba dibina oleh manusia ke dalamnya. Tetapi pada saat inilah, apabila harapan hampir pudar, para pekerja melakukan sesuatu yang mustahil, yang menyebabkan semua pengkritik terdiam. Walaupun kemusnahan yang dahsyat, pembinaan tidak berhenti walau sehari pun. Pekerja mula menggunakan kebuk keluli khas. Di dalamnya, tekanan tinggi dicipta untuk mengusir air dan bekerja di dasar yang kering jauh di bawah lautan. Ini adalah peperangan yang melelahkan dengan musuh yang tidak kelihatan, di mana harga kesilapan adalah nyawa ratusan orang. Apabila asas besar akhirnya mencengkam dasar berbatu dengan kukuh, ramai yang berpendapat bahawa yang paling teruk telah berlalu. Tetapi mereka silap. Kemenangan ke atas dasar lautan hanyalah permulaan. Kini, pekerja perlu naik tinggi ke langit, di mana kabus dan angin ribut berkuasa. Bagaimana manusia berjaya bekerja di tempat rasuk keluli bengkok akibat daya alam yang besar, dan apa yang membantu mereka tidak jatuh ke dalam jurang? Apabila asas jambatan telah kukuh di dasar laut, tiba masanya untuk menjulang tinggi ke langit. Pembina mula mendirikan 2 menara gergasi setinggi 227 meter. Pada masa itu, ketinggian ini setanding dengan bangunan tertinggi di dunia. Tiang-tiang ini dipasang daripada berjuta-juta bahagian keluli tepat di atas air. Pekerja berada pada ketinggian 70 tingkat, di mana angin bertiup begitu kencang, sehingga kren berat bergoyang ke sana-sini. Setiap bahagian disambungkan dengan rivet panas membara, yang dilempar oleh pemasang antara satu sama lain, dan ditangkap dengan tin kosong biasa. Satu pergerakan yang salah bermakna jatuh dari ketinggian yang sangat besar, tetapi kerja tidak berhenti walaupun dalam kabus tebal, apabila menara bersebelahan tidak dapat dilihat. Tetapi bagaimana untuk memastikan menara-menara ini berdiri tegak dan tidak jatuh di bawah berat struktur? Setelah menara didirikan, timbul satu persoalan sukar yang baru. Ia adalah untuk menyambungkan menara-menara itu dengan kabel yang dapat menahan berat sebuah bandar. Membawa kabel siap sedia dengan ketebalan sedemikian adalah mustahil. Tiada kapal yang mampu mengangkat beban sedemikian, dan kren pada masa itu tidak akan menahan beratnya. Jurutera memutuskan untuk mencipta kabel utama secara langsung di udara. Mereka mula meregangkan ribuan benang keluli nipis secara individu antara tiang penyokong. Roda-roda ulang-alik khas sentiasa bergerak dari satu pantai ke pantai lain, mengikat wayar setebal pensel biasa. Proses ini berlanjutan selama berbulan-bulan. Setiap roda melakukan ratusan perjalanan sehari, walaupun dilanda ribut. Tidak ramai yang tahu bahawa jika pada saat ini, walaupun satu benang diregangkan lebih lemah daripada yang lain, seluruh jambatan boleh runtuh begitu sahaja. Pengaturan proses ini memerlukan ketepatan yang sempurna. Sebanyak 130,000 kilometer wayar digunakan untuk 2 kabel utama. Jumlah ini cukup untuk membalut planet ini di khatulistiwa sebanyak 3 kali. Setiap benang individu mesti terletak tepat pada tempatnya. Jika terdapat sisihan, walaupun beberapa milimeter, beban akan diagihkan dengan tidak betul dan jambatan boleh runtuh. Apabila semua benang diregangkan, ia dikemaskan dengan penekan hidraulik yang kuat. Hasilnya, terbentuklah kabel keluli padat dengan diameter hampir 1 meter. Struktur ini menjadi sangat kuat, sehingga mampu menahan berat puluhan kereta api berat secara serentak. Tetapi kekuatan sedemikian pun tidak menjamin bahawa manusia akan dapat menahan kerja di atas kabel-kabel ini. Bekerja pada ketinggian sedemikian adalah sangat berbahaya, dan ketua pembinaan memperkenalkan peraturan yang menyelamatkan ramai orang.
Beliau mengarahkan agar jaring keselamatan gergasi yang diperbuat daripada tali yang kuat diregangkan di bawah jambatan yang sedang dibina. Pada mulanya, pekerja mentertawakan idea ini, menganggapnya sebagai pembaziran masa yang tidak perlu. Tetapi, tidak lama kemudian, jaring itu menyelamatkan orang pertama yang jatuh dari rasuk. Sepanjang tempoh pembinaan, seramai 19 pekerja jatuh ke dalam jaring ini dan terselamat. Orang-orang ini kemudiannya menubuhkan kelab tertutup yang dinamakan Kelab Separuh Jalan ke Neraka. Inovasi ini membolehkan pembina bekerja dengan lebih pantas, kerana ketakutan ketinggian kurang mengganggu pelaksanaan tugas-tugas yang kompleks. Walaupun jaring itu menyelamatkan daripada jatuh, ia tidak dapat melindungi daripada apa yang mula berlaku pada logam itu sendiri. Namun, walaupun insurans tidak dapat melindungi sepenuhnya manusia daripada ragam cuaca, pekerja terpaksa mengimbangi pada bahagian-bahagian yang licin akibat kabus, memegang alat berat dengan tangan yang beku. Disebabkan bunyi angin yang berterusan dan hentaman tukul, pasukan hanya berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan isyarat khas. Setiap wayar yang diikat mendekatkan lagi kepada penghujung pembinaan yang panjang ini. Tetapi apabila kabel utama siap, jurutera menyedari tingkah laku aneh pada struktur itu. Jambatan itu mula mengubah saiznya dengan ketara di bawah sinaran matahari dan semasa ribut. Pencipta tiba-tiba menyedari mereka telah membina bukan sekadar rangka yang kaku, tetapi sesuatu yang hidup dan tidak dapat diramalkan, yang boleh memberikan kejutan maut pada bila-bila masa. Apakah yang menyebabkan jambatan itu mengubah bentuknya di hadapan mata pembina yang terkejut? Apabila jalan utama akhirnya menghubungkan dua pantai, jurutera membuat penemuan yang menakutkan. Ternyata, struktur gergasi itu berkelakuan sama sekali berbeza daripada bangunan biasa. Di bawah pengaruh sinaran matahari, logam mengembang dan jambatan menjadi lebih panjang. Pada hari-hari panas, bahagian tengah jalan boleh turun ke bawah sebanyak 3 meter, dan pada waktu malam, apabila sejuk, ia akan naik semula. Pergerakan ini begitu kuat sehingga diukur dengan alat biasa. Jurutera terpaksa memasukkan bahagian bergerak khas ke dalam projek supaya jambatan tidak memusnahkan dirinya sendiri kerana perubahan suhu. Jika struktur itu benar-benar kaku, ia akan retak pada perubahan cuaca yang pertama. Tetapi adakah suhu satu-satunya daya yang mampu membengkokkan menara gergasi ini? Ancaman yang lebih serius ialah angin yang hampir sentiasa bertiup di selat. Pada tahun-tahun itu, pengetahuan tentang kesan aliran udara pada jambatan sangat lemah. Banyak struktur serupa pada masa itu bergoyang dan runtuh semasa ribut akibat getaran berbahaya. Namun, Joseph Strauss dan pasukannya menemui penyelesaian yang menyelamatkan projek itu. Mereka menjadikan bahagian sisi jalan terbuka supaya angin dapat melaluinya dengan bebas tanpa menimbulkan tekanan yang kuat. Jambatan itu tidak menentang taufan. Ia belajar untuk sedikit condong ke sisi, menyerap tenaga hentaman udara. Ini membolehkan objek keluli itu menahan tiupan angin berkelajuan 150 km sejam. Tetapi bagaimana untuk melindungi logam jika angin membawa bukan sahaja kekuatan, tetapi juga kemusnahan kimia? Iklim San Francisco memberikan kejutan tidak menyenangkan lain kepada pembina dalam bentuk kabus tebal dan masin. Garam laut yang mendap pada bahagian keluli akan menyebabkan kakisan cepat. Untuk melindungi struktur, keputusan dibuat untuk mengecat jambatan dengan warna jingga terang. Ini menjadikannya kelihatan oleh kapal dalam kabus dan mencipta lapisan pelindung. Sejak itu, proses pengecatan tidak pernah berhenti walau sehari pun. Pasukan pelukis sentiasa bergerak dari satu hujung jambatan ke hujung yang lain, memperbaharui lapisan. Sebaik sahaja mereka selesai mengecat bahagian terakhir di satu pantai, mereka terpaksa kembali ke permulaan
kerana dalam masa itu, lapisan pertama sudah mula rosak akibat garam. Menariknya, kerja tanpa henti ini menelan belanja berjuta-juta dolar setiap tahun. Tetapi tanpanya, jambatan itu akan hancur menjadi debu. Ramai penduduk bandar pada tahun-tahun itu menyedari bunyi aneh yang datang dari tapak pembinaan pada malam berkabus. Angin yang melalui ribuan benang keluli yang diregangkan menghasilkan dengungan rendah. Ini menimbulkan banyak khabar angin di kalangan orang ramai yang percaya bahawa jambatan itu mengeluarkan bunyi secara sengaja. Tetapi jurutera tahu puncanya. Ia adalah bunyi tekanan logam yang sangat besar yang menahan ribuan tan berat di atas air. Walaupun semua langkah perlindungan, ujian utama masih belum tiba. Semua pengiraan dilakukan di atas kertas tanpa komputer dan tiada siapa yang dapat memberikan jaminan penuh bahawa jambatan itu akan bertahan sekiranya berlaku bencana sebenar. Jurutera memahami bahawa mereka telah mencipta objek yang melangkaui peraturan pembinaan biasa. Rahsia sebenar kekuatan ini hanya terbongkar beberapa dekad kemudian apabila berlaku peristiwa yang sepatutnya memusnahkan sepenuhnya jambatan itu. Bagaimanakah struktur lama itu dapat bertahan daripada apa yang meruntuhkan rumah moden? Dan apakah rahsia yang secara tidak sengaja diletakkan oleh jurutera dalam asas 100 tahun yang lalu? Mungkinkah struktur berusia 100 tahun mengatasi teknologi moden? Apa yang berlaku kepada tiang penyokong apabila bumi di bawahnya mula bergerak? Dan mengapa pengiraan Joseph Strauss masih kelihatan seperti teka-teki yang tidak dapat dipecahkan oleh jurutera? Momen kebenaran sebenar tiba pada Oktober 1989 semasa gempa bumi kuat. Ketika lebuh raya moden di sekitar San Francisco runtuh, jambatan Golden Gate yang dipenuhi ribuan kereta hanya bergoyang ke sana-sini. Nampaknya kabel-kabel itu akan putus, tetapi apabila gegaran berhenti, pakar tidak menemui sebarang retakan serius pada jambatan itu. Bagaimanakah struktur dari masa lalu ini bertahan di mana bangunan-bangunan baru bertukar menjadi runtuhan? Rahsia kestabilan tersembunyi dalam pengiraan manual pasukan Strauss. Tanpa komputer, jurutera memasukkan margin keselamatan yang sangat besar ke dalam projek, berkali-kali ganda melebihi sebarang beban. Kabel utama berfungsi seperti penyerap hentak gergasi, menyerap tenaga hentakan. Kaedah reka, bentuk lama terbukti lebih boleh dipercayai daripada kaedah penjimatan bahan moden. Tetapi adakah kekuatan luar biasa ini suatu kebetulan atau pandangan jauh yang jenius? Apabila saintis menguji jambatan itu dengan superkomputer, mereka terkejut. Bentuk menara dan agihan berat dikira dengan ketepatan yang tidak dapat difikirkan untuk tahun 30-an. Model matematik menunjukkan bahawa struktur itu mampu menahan malapetaka yang lebih kuat daripada apa yang pernah berlaku. Ini menyebabkan pandangan baru terhadap lukisan-lukisan masa lalu. Tetapi bagaimana jika rahsia utama tersembunyi bukan pada keluli, tetapi jauh di bawah air? Proses kimia dalam konkrit laut, dalam dari masa ke masa, hanya mengukuhkan struktur, secara harfiah menyatukan asas buatan manusia dengan dasar lautan. Kini tiang-tiang penyokong itu bukan sekadar cerucuk, tetapi sebahagian daripada planet itu sendiri. Ini menjelaskan mengapa jambatan itu tidak bergerak, walau seinci pun selama 100 tahun. Adakah ini bermakna ia akan kekal selama-lamanya? Atau adakah gergasi keluli itu mempunyai had? Golden Gate kekal sebagai misteri kejuruteraan utama abad yang lalu. Pencapaian orang yang bekerja dalam keadaan kemelesetan besar tanpa alat moden kelihatan hampir mistik. Ini adalah bukti bahawa kecerdasan manusia mampu mencipta objek yang mengatasi hukum dan daya pemusnah alam semula jadi. Hari ini, jambatan Golden Gate adalah bukti hidup bahawa pengiraan di atas kertas boleh mengatasi teknologi digital moden.
Selama hampir 100 tahun berkhidmat, ia telah menahan puluhan ribut dan gempa bumi kuat yang memusnahkan seluruh blok bandar. Pakar yang memeriksa struktur hari ini mengesahkan margin keselamatan yang diletakkan oleh jurutera pada tahun 30-an masih belum habis. Statistik objek ini menakjubkan. Berada di salah satu zon seismik paling berbahaya di planet ini. Jambatan itu tidak pernah ditutup untuk pembaikan besar akibat kerosakan. Ini adalah hasil keberanian luar biasa pembina yang bekerja dalam air berais dan ketinggian yang menakutkan. Keupayaan struktur untuk mencondong ke sisi sebanyak 8 meter tanpa runtuh masih dianggap sebagai kemuncak pemikiran kejuruteraan. Kita melihat di hadapan kita kejayaan logik manusia mengatasi kekuatan alam. Sejarah pembinaan mengajar kita bahawa idea yang paling berani lahir pada masa-masa sukar. Jambatan ini menjadi simbol keluar dari kemelesetan bagi berjuta-juta orang. Ia mengingatkan kita bahawa ketepatan dan keberanian boleh mengatasi sebarang elemen. Hari ini, gergasi jingga itu terus berdiri di atas selat, menyambut kabus sebagai pengawal senyap era perintis. Berapa lama lagi mahakarya ini dapat menahan air masin lautan Pasifik? Rahsia, apakah lagi yang disembunyikan oleh tiang-tiang penyokongnya pada kedalaman 100 meter? Dunia, kejuruteraan masih lagi berdebat. Adakah kejayaan ini hasil pengiraan yang jenius atau kebetulan yang bertuah? Kami di Jejak Purba akan terus meneroka pembinaan luar biasa di planet ini dan membongkar rahsia yang kekal tersembunyi selama berdekad-dekad. Jika Anda berminat untuk mengetahui kebenaran di sebalik keajaiban ini, pastikan Anda melanggan saluran Jejak Purba. Di sini, kami membincangkan kisah-kisah menarik tentang bagaimana manusia mengubah wajah bumi bertentangan dengan hukum fizik. Tekan loceng untuk tidak terlepas episod seterusnya mengenai objek yang lebih misteri. Sokongan Anda membantu kami mencari fakta-fakta yang jarang ditemui. Jumpa lagi dalam siasatan baharu yang melangkaui batas kemungkinan.